gangguan dari segi macam ada orang stalking ke ataupun gangguan seksual ke. So itu yang Body Shop cuba nak ketengahkan untuk Hari Wanita, di mana dia orang nak bagi macam awareness kepada semua orang tentang bahaya bila kita ambil public transport ataupun bila kita dalam office ke ataupun di suasana macam kita tengah bekerja dekat sekolah, mana-manalah sebenarnya. Yes, so nak ambil kesempatan ni lah untuk share dengan korang experience di sendiri dalam hal-hal harassment, gangguan, dari segi orang kata stalking, ada orang stalk ataupun apa-apa benda yang buat kita rasa tak selamat lah. Okay, so yes, tengah tunggu lagi orang masuk. Thank you, tekan like banyak-banyak supaya ramai lagi masuk. Saya depan Min. Ada korang ni. Saya dekat Body Shop sekarang. Love you too. Okay, so tunggu dulu sebelum ni nak cerita pasal pengalaman harassment dan macam sexual harassment yang dia pernah alami sebelum ni pun tak adalah sexual sangat, more to macam like stalker yang dia pernah dapat. Tapi dia ada boleh buka cerita dulu lah. Masa di umur 9 atau 10 tahun, dia pernah naik public transport, dia pernah naik bas daripada Jalan Ampang ke KLCC. So dulu kan ada bas apa, Intrakota dulu, apa entah yang dulu, tak ingat dah lah. Dia bukan zaman bas dah ni, dia zaman Grab. Bas metro. Bas metro kan. So dia pernah naik bas lah masa tu. Yelah dulu 90s dulu boleh lah macam budak-budak naik bas apa semua, benda tu tak bahaya macam hari ni. Okay, so dia dengan kawan dia, best friend dia naik bas pergi ke KLCC. Dan waktu tu dia ingat lagi, sebenarnya kita selalu buat benda tu. Jadi benda tu macam kita orang tak pernah pun rasa dalam bahaya. Cuma ada sekali ni kita orang duduk and then tiba-tiba ada seorang budak macam teenager lah, budak remaja ni, lelaki ni datang duduk sebelah kita orang. So apa yang jadi lepas tu adalah kita orang macam tengok je lah budak lelaki tu, sebab banyak lagi tempat kosong tau dekat bas tu, tapi dia nak duduk dekat sebelah kita juga. And then ada budak-budak lelaki lain dekat belakang kita orang kan. So kita orang macam okay, tak tahulah mungkin dia nak bersembang ke apa ke. So kita orang tak rasa apa-apa, tapi tiba-tiba tangan dia terus pegang peha my friend yang dekat sana. I duduk tepi tingkap, my friend duduk tengah, dia duduk sebelah my friend. Tiba-tiba dia duduk pegang peha my friend. My friend pula dia macam pakai seluar tapi macam bawah atas lutut sikit lah, tak adalah macam seksi ke apa, tak. Tiba-tiba dia pegang peha tu, lepas tu dia macam raba macam tu kan. Lepas tu I macam siapa dia betul kan. So I tengok je lelaki tu, I macam mula-mula nak bagi warning dengan mata je lah. Lama-lama macam tak tahu, dia macam dia tengok I, lepas tu dia boleh sengih macam benda tu tak ada masalah untuk dia. Yes, sexual harassment, betul, but not to me. I'm sharing with you pengalaman my friend yang I punya kejap lagi. That's why I cakap macam I tak pernah kena sexual harassment. I pernah kena inilah macam a stalker. Okay? Yes. Yalah, tahu-tahu lah cukup. Okay, so then from that point dia macam sengit-sengit, and then what happened after that adalah I tengok dia, tak tahulah apa hantu yang naik dekat badan dia terus tumbuk dia. And that time I was just 10 years old. Tapi kita rasa macam this need to protect your friend. Dia jadi macam, dia terus rasa adrenaline. I tengok lelaki tu, I terus give him a big punch. And then dia punya bibir berdarah lah. Dia bangun. Bila dia bangun, kawan-kawan dekat belakang pun bangun juga. So time tu I ingat macam, oh I rasa I akan kena belasah jugalah, sebab I belasah kawan dia kan. And then after that, tak tahulah, mungkin dia tengok yang kita ni
perempuan, and then dia dengan kawan-kawan dia. So instead of dia attack I, dia orang macam ada lah, and then abang bas tu tiba stop bas tu. Lepas tu kita orang terus lari keluar daripada bas tu, and nasib budak-budak lelaki tu tak ikut sekali lah. But itu adalah my first encounter of kind of harassment yang we're gonna talk today lah. That is considered sexual harassment. Yes, it is sexual harassment, but nasib baik in my life that's not something that I have ever experienced personally. Cuma it happened in front of me, and it happened to my friend time kita naik bas. Betul, saya tumpuk dia, tapi sebab saya rasa sangat terkejut and saya rasa sangat marah, and my friend, sebab kadang-kadang benda tu jadi dekat kita, macam mana benda tu jadi dekat orang lain, my friend tu dia macam dia tak boleh nak react tau. Dia macam frozen, dia tak gerak, dia tak react, dia macam dia tengok je apa yang jadi tu, which happens sometimes to kita punya to anybody. Contohnya if it happens to you, sometimes the reaction is kita pun macam tengah proses, betul ke benda ni jadi kat aku, and what do I do? So it's sometimes up to us, orang di sekeliling yang bantu untuk keluarkan dia daripada situasi bahaya lah. Yes, my friend was traumatized. Thank you for sharing. Sesiapa yang pun pernah ada kes, pernah kena raba ke, pernah kena harass ke dekat public places ataupun sekolah ke, office ke, ceritakan je hari ni supaya kita boleh kongsikan macam the dangers lah yang kita mungkin tak aware of, kan? So lebih baik kita bincangkan dan orang tahu. So itulah inisiatif The Body Shop hari ni, sebenarnya untuk kita ramai-ramai raise awareness dan bagi all the young girls and orang-orang yang maybe expose pada benda-benda macam ni untuk tahu apa yang diorang boleh buat. Okay, so for my experience pula, saya pernah terima satu DM daripada orang ni. Saya kenal dia tau, tapi saya hanya jumpa dia dekat events je. Macam bila kita dekat events keramaian apa semua, dan saya macam saya kenal suami isteri ni, dan macam bila kita jumpa macam oh hello, apa khabar, buat apa sekarang semua, and saya tak pernah pun betul-betul bersembang lah dengan suami orang ni, kan. And I know both husband and wife. Okay. So the harassment tu ataupun gangguan yang terjadi tu adalah berbulan-bulan lepas dijumpa dengan this husband and wife dekat event. Tiba-tiba dia terima satu DM daripada the husband ni, and then dia macam dia tanya I, the first question dia tanya I adalah, hi, buat apa tu? Lepas tu I macam, bila kita terima DM tu, ingatkan mungkin dia nak macam apa yang difikir time tu adalah sometimes, kan, orang akan macam hi, buat apa tu ni, I ada invitation nak hantar, ada invitation ke, ada something ke, kan. So kita macam oh tengah tengok TV cakap. Lepas tu tiba-tiba dia cakap macam are you single? Dan tadi macam are you single? Lepas saya macam I think you know the answer. Lepas tu dia tiba-tiba dia luahkan perasaan dia, ada masalah dengan isteri lah, apalah. Lepas tu dia macam, and then dia sebab isteri tu kawan dia, so dia cakap macam I think it's not nice untuk you cerita dekat I tentang masalah isteri you, so I think it's better you cakap sendiri dekat your wife. Lepas tu dia macam oh tapi I dah cakap dah, I tak tahulah ni. So dia go on. So I macam I rasa Sally takkan suka kalau I cerita benda ni. So kawan I tu nama dia Sally lah, tak suka cerita ni. So better you cakap. Macam I don't think she will like it if you cakap pasal benda-benda yang is macam bawah kain orang, and I tak pernah pun tahu dia orang ambil tahu pasal masalah dia orang. So I macam terkejut, macam apa masalah orang ni sebenarnya, kan. And from there dia macam lelaki menjadi-jadi, macam dia tak stop dekat situ, kan. So dia ada screenshot gambar I, dia hantar dekat I gambar-gambar yang dari
daripada 3 tahun lepas dalam I punya Instagram. 3 tahun lepas, tak boleh cakap the platform punya nama kan. 3 tahun lepas dia ada hantar gambar I tengah buat yoga, gambar I macam gambar yang I tengah buat aktiviti sukan. So kita pakai tights apa semua kan, dia hantar dekat I. Lepas tu dia macam you memang suka pakai ketat-ketat macam ni, mesti you nakkan perhatian. So sebab itulah I pun rasa terpikat dengan you. So inilah dia perhatian yang you dapat. Lepas tu I macam I cakap dekat dia, listen, I tak suka what is happening here, and you are disrespecting me and you're disrespecting my friend. So salah orang lah I cakap kan. Jangan sampai I screenshot semua all of this and I hantar dekat your wife, I cakap. And then at that time dia macam gelabah lah. Dia kata sorry, I memang stress sekarang ni, banyak masalah, sebab itulah mungkin terkeluar benda-benda ni semua. So I cakap whatever. Tapi time tu I pun terkejut, I macam frozen. So I biar je conversation tu. Yes, betul. Kejap, itulah habis cerita lagi. So the next day I bangun, I terus screenshot semua conversation tu. Actually malam tu pun I dah screenshot. Sebenarnya I dah screenshot. Lepas tu I dah hantar dekat best friend I cakap apa-apa jadi ni, ini conversation I dengan lelaki ni. Sebab kita tak nak macam tiba-tiba wife tu baca message tu salah faham ke apa. So I ada macam conversation dengan kawan I, kata I tak selesa, apa benda yang dia buat ni, kenapa dia macam ni, you kenal ke dia kan. Lepas tu kawan I cakap sebenarnya dia ni track record dia tak berapa bagus jugalah, adalah hal-hal sebelum ni yang dia pernah buat. Saya macam patutlah dia berani macam ni, it's not the first time. Okay, so tak kisahlah. So the next day I terus bagi tahu my husband. I cakap I jadi tak puas hati and I jadi macam I rasa takut. Dia benda tu, perasaan tu datang the next day. So I ada cakap dengan Farid, I cakap I tak selesa benda ni, this should not happen to me. I pun tak kenal lelaki ni. Bila Farid dapat tahu, dia punya marah tu, he was so angry. And then dia cakap, you buat police report sekarang juga, dia cakap. So hari tu I terus buat police report atas arahan my husband. Sebab kita pun jadi blur, macam sebersalah pun ada. Sebab ini kawan kita punya husband, tapi kita kena kacau. Jadi kita pun rasa kesian sangat dengan the wife tu. Macam kalau kau tahu, mesti kau rasa remuk hati kat situ kan. So my husband terus suruh I buat police report. Dan tu juga I pergi buat police report. And then mungkin dia kena warning dengan the police. Tiba-tiba I buka balik semua message dekat Instagram tu, dekat TikTok, dekat platform tu. I dapat tahu, bukan dapat tahu, I nampak yang dia dah delete semua reply dia dekat I. So nampak macam seolah-olah I ni bersembang sendiri pula dekat dalam DM tu. Oh my god, I was so angry. So I screenshot juga yang tu. Sebab I screenshot apa conversation dia dengan I. Lepas tu I screenshot mana yang dia delete tu. So I masukkan semua dekat dalam I punya police report tu untuk protect diri I. So apa yang I nak cerita is, kadang-kadang orang yang harass kita ni, tak kisahlah sexual harassment ke stalking ke apa, diorang akan cuba selamatkan diri diorang bila diorang kantoi. Dan diorang akan pusing balik benda tu, buat macam kita pula yang bersalah. So jadi sempena International Women's Day ni, sebab tu dia nak cerita dengan korang tentang hal ini. Sebab Body Shop tengah raise awareness tentang sexual harassment and all kinds of harassment yang wanita sekarang lalui lah. So yes, macam dia pun public figure, memang risiko untuk dapat all kinds of harassment tu memang ada lah. Macam dia pun pernah bekerja dalam satu projek ni, dan diganggu juga oleh salah seorang daripada
bekerja dekat kiranya kru filem tu, dia ganggu, masa tu dia belum kahwin lagi, dia message dia, lepas tu dia macam I love you, I want to marry you, and then I macam masa tu pun I was with Farid, so I macam yang tengok ni, and then I warning dia lah, I cakap I dah bagi tahu masa tu teman lelaki lah, I dah bagi tahu my boyfriend, I dah bagi tahu my mom, please stop, kalau you tak stop I bagi tahu your wife. Dia pun dah kahwin, so it's very tak best lah macam tu. So pada siapa yang baru masuk, cerita dia adalah Body Shop dah buat basically it's Body Shop punya initiative untuk raise awareness tentang sexual harassment and all types of harassment. Jadi that's why I buka Twitter lah, bukan saya saja. So I'm at Body Shop TRX sekarang. Diorang, I think this is a new store if I'm not mistaken. Dan diorang pun tengah buat nationwide sale. Tak silap I, berapa sale dia? Ada tahu tak? Cuba check dengan diorang. Sale untuk sekarang ni, what is the sale? Sale Body Shop nationwide dekat mana-mana kedai Body Shop adalah sampai Ahad ni. So kalau korang nak tengok your favorite products or whatever products you're looking for, body care, hair care, skin care, makeup pun ada dekat sini. So don't forget to visit the Body Shop and enjoy. So yeah, back to the story yang dicerita, I was pernah kena harassment on social media, dia pernah kena harass dekat tempat kerja, and dia pernah attempt satu majlis. Okay, thank you so much for the harmony punya ni, thank you. Dia pernah attempt satu majlis, dan dekat majlis tu ni Poya Butik, ramai yang tanya baju. Okay, sorry ni adalah Poya Butik dekat Bangsa. Okay, dia pernah apa nak cakap pasal harassment, alah tak ingat dah, kejap lagi. Dia dekat Body Shop TRX, dia pernah kena harassment. I ingat lagi, I lah ingat tak ingat, nak cakap je tak cakap, apa mau dengar you cakap kena harass kat mana ya? Tak ingat. Cakap pasal gangguan kan, kalau you buka I punya DM, mesti akan ada orang hantar gambar-gambar bogil diorang. Sampai I takut nak buka DM. Itu realiti bila kita jadi public figure ni. I rasa bukan public figure pun akan laluilah benda ni kan. So kan nasib baik sekarang ni dekat social media, kalau you hantar gambar, dia akan blurkan gambar tu dulu. So dia akan tanya, macam kita tekan baru gambar tu keluar kan. So memang I jarang buka gambar tu, kecuali kalau ada macam if it's a woman yang hantar ataupun orang tu bagi tahu ni gambar apa. Sebab kadang-kadang kita buka lah, dia belanja lah, masalahnya dah I rasa mata I tu dia terus macam berair, kena macam berapi lah. So yeah, that's the kind of macam like online sexual harassment that I have to go through. Berani, ya Allah. Ya, kena samak mata, and ramai sangat. Dan dia pernah orang hantar macam masa zaman-zaman muda dulu, diorang pernah hantar underwear dekat bukan kat rumah lah, macam kadang-kadang kan diorang ada, macam kita ada official office, kita kan dia hantar ke office. So it's dangerous. Satu lagi cerita, masa di umur 17 tahun dia balik kampung. 17 tak, rasa 15 tahun kot, 15-14 tahun balik kampung dengan atuk ni. So masa dia dekat satu kenduri ni, tiba-tiba adalah orang kampung ni macam dia orang kampung ni dia mungkin berkenan kot ya. So
Dia macam datang kat dia tanya-tanya umur berapa, semua. And then tiba-tiba dekat bila nak balik, tiba-tiba dia macam meminang kita tau. Dia macam kahwin dengan saya. Lepas tu bukan minang lah, orang kata macam ajak kahwin. Lepas tu kita macam, saya baru macam 15 tahun. And then dia terus ambil nombor, dia ambil kertas, dia tulis nombor dia. Lepas tu dia paksa kita ambil number dia tau. Lepas tu kita macam, tak nak, saya tak nak nombor awak, saya tak nak nombor awak. Lepas tu dia follow kita sampai ke kereta. And then dia macam paksa I ambil phone number dia juga. And I tak nak, sebab lagipun depan I punya atuk. Saya macam, atuk, what do I do? Lepas tu atuk I pun macam, sebab orang kampung dia kan, so dia macam, macam mana ni? And then dia terus macam marah. And dia baling kertas yang dia letak phone number dia tu, dia baling kat I. Lepas tu dia macam, jangan lupa call. Saya macam tak nak. So yelah, kita muda-muda dulu pun pernah kena jugalah sexual harassment. Bukan, itu harassment je lah, bukan sexual harassment. Okay, so dia nak cerita balik apa yang jadi dekat kawan di masa di 9-10 tahun. Dia pernah naik bas dengan kawan di, kita orang pergi KLCC. Okay, and then naik bas tu, dia duduk dekat tepi tingkap, kawan dia kat tengah. Tiba-tiba ada budak lelaki ni, remaja ni datang duduk sebelah kita orang. Tiba-tiba dia pegang I punya kawan punya peha, dia raba-raba. I tak pernah tengok benda tu jadi. So I pun macam ambil beberapa saat jugalah nak compute benda tu kan. Macam apa ni, kawan I dah terus frozen, dia pun tak tahu nak buat apa. Lepas tu dia tengok I, and then I terus macam bangun, I terus tumbuk dia. And then I tumbuk, lepas tu I terkejut sebab I pun macam, oh okay, what do I do now? So dia pun bangun, and then dia pun macam nak tumbuk I balik. Tapi kawan-kawan dia semua bangun. And then time tu memang I dah ready dah. I macam okay, memang aku kena ni. Tapi kita macam buat-buat ganas lah kan. Tapi lepas tu bus driver tu mungkin dia tengok ada benda jadi, so dia stop. And then dia buka pintu, and then kita orang terus lari keluar. So itu pernah jadi masa dia dengan kawan ni, masa kecil dulu dia pernah kena raba depan mata. So dia pun cakap dia cakap dekat semua orang, kalau benda tu jadi dekat kawan kita, kadang-kadang kawan kita dia tak tahu nak react macam mana, kita lah bantu dia orang, kita lah kena keluarkan dia orang daripada situasi tu. Sebab mungkin dia pun macam tengah blur, apa yang aku nak kena buat ni. So kalau kita nampak kawan kita dalam situasi tu, cubalah bantu dia orang juga. And another one, dia pernah cerita yang dia pernah kena kacau dengan dengan suami orang. Dia kenal isteri dia kawan dia. Tiba-tiba dia DM dia, lepas tu dia mengorat dia, and then dia hantar gambar dia yang dah 3 tahun lepas yang dia tengah buat yoga apa semua benda, dia hantar dekat I punya DM tu. Lepas tu dia mengorat, dia kata macam, you suka pakai ketat-ketat, you mesti suka you pakai ketat-ketat, and then you pakai baju-baju yang warna kulit ni sebab you pun memang nak menggairahkan orang kan, macam nak perhatian kan. Saya macam apa ni. So I screenshot semua tu sebab evidence is everything So I screenshot semua tu, document everything. Kalau benda tu jadi, always screenshot, and I hantar dekat kawan I macam I tak puas hati sebab I sangat marah lah. Sebab I tahu I kenal isteri dia, so dia luahkan perasaan dia. Dia cakap dia ada masalah dengan isteri dia apa semua. Saya macam, I don't really care, I don't really want to have anything to do with your problem ke apa. I hantar dekat my friend, I cerita situasi tu dekat my friend. I screenshot juga conversation I dengan my friend tu untuk buktikan yang I tak tahu menahu keadaan ni sebenarnya. I tak pernah sembang pun dengan lelaki ni. I jumpa dia dekat event je dengan isteri dia, and macam kita akan bersembang macam tu sahaja. Tak pernah seorang, tak pernah call, tak pernah jumpa apa. And then the next day, I terus bagi tahu my husband. I cakap dekat my husband benda ni jadi, and my husband was so angry. Dia kata, you make a report now, kalau tak I pergi cari lelaki tu. Saya macam okay, I pun tak kisah nak buat report ke apa. Cuma at the same time, I rasa macam kadang-kadang bila benda tu jadi kat kita kan, kita macam overthink tau. I overthink satu je, I feel so bad for the wife. I rasa macam kesian gila, and I don't want to break her heart. And kenapa
kenapa benda ni jadi kat I, yang I terpalit, and macam I am part of the process of the heartbreak, faham tak? So I told my husband lah, dia cakap macam I feel so bad for her, and my husband macam I don't care, it's not about her, he ganggu you, he disrespected you. Yes. And then bila I terus buat police report, and then nasib baik I screenshot everything, okay, and I hantar dekat IO tu. Mungkin IO tu call, sebab I tak bagi nombor dia, I tak ada pun nombor lelaki tu, sebab it's through DM kan. So I bagi nombor the wife to the IO. Oh my god. So masa I bagi nombor the wife tu dekat IO, I macam kesiannya. And then after that I tengok balik DM tu, dia dah delete semua conversation dia dekat dalam DM. So dia macam unsend semua conversation dia, nampak seolah-olah macam I bercakap seorang-seorang, faham tak? Sedangkan dia yang initiate conversation tu, tapi nampak macam I bercakap seorang-seorang. So I screenshot juga yang dia dah delete, sebab kan semua tu kan timestamp kan. So nampaklah yang the day before tu dia tak delete lagi, and then the day after dia delete. So semua benda tu I kumpul. And itulah dia harassment yang I dapat. Ni cerita pasal apa saya baru masuk. Okay, so I dekat Body Shop sekarang ni, dapat official invitation from the Body Shop, sebab hari ni kita nak meraihkan Women's Day. And diorang ada buat macam basically a march. Diorang jalan ramai-ramai, dan diorang macam hold all the banners and all that kan about women empowerment. Dan diorang nak bercakap tentang bahayanya and experiences of sexual harassment, and basically all types of harassment lah. It could be macam, you know, basically kita ni exposed, women are exposed to these types of harassment from men, because yelah, kita jalan seorang-seorang kena kacau, kalau dekat office pun kita kena ngorat, macam dekat sekolah pun maybe there are male teachers yang tak tahu boundaries, ataupun students yang suka macam pick on our body or stuff like that kan. So we are talking about harassment and basically sexual abuse jugalah. So sebab itulah Li pernah kena ikut tak? Tak pernah kot. Sebab Li dulu banyak keluar seorang-seorang tau, tapi alhamdulillah tak pernah lah kena ikut. I baju ni dari Poya Boutique, POYA. So Body Shop ada discounts, ada sale sampai hari Ahad ni. So don't forget to enjoy the Body Shop sale dari hari ni sampai hari Ahad. And it's nationwide. Pergi je dekat mana-mana Body Shop. Okay? Sekejap, bangun tak? Jangan nak tengok baju. Berapa minit dah? 5 minit. Thank you. Selendang ni pun daripada Poya juga. Satu set. Kali dengan dia punya brooch. Thank you. Alisa yang letak selendang tu, sebab tu dia terletak. Baju raya tahun ni warna apa? Belum pilih lagi. Purple kot, tak pernah purple. Ni baju raya Poya. Makan apa? Semua nak tahu. Masih tengah masalah dengan dia, jumpa dia makan Hilton Hotel. Najeling dia banyak kali. You ni kan lawak lah. Thank you. Hashtag
keluarkan baju raya tahun ni tau. Next week akan launch. Dia keluarkan baju raya. Dia punya brand nama dia Kesuma Kalbu. So nanti akan ada dekat yellow bag. Korang tolonglah support. Dia keluarkan baju raya tahun ni. Tolong support tau. Dia ada keluarkan baju raya, baju kurung Kedah juga. Top je. Baju kurung Kedah top. Harga dia RM60 je guys. 69 tak silap and then set baju kurung, baju Melayu pun ada. Kurta kan? Kurta tapi set. Kita jual dalam harga RM179. Kurang daripada RM200. So affordable sangat. Ada 10 set baju kurung modern dengan kurta set lelaki dengan seluar sekali. So tolonglah follow Kesuma Kalbu dekat Instagram. Oh hi TikTok. And I rasa dekat TikTok pun ada kot Kesuma Kalbu. Yes, ada. Nah, brand raya I sendiri, bukan collaborate dengan mana-mana tau. Okay, boleh? Sekejap. Minum air tak? Okay, so sekarang ni nak share dengan korang my 3 favourite Body Shop items. Sebab Body Shop pun tengah ada sale sampai hari Ahad ni. Tak mahal baju-baju ni bawah RM200. Okay. Body Shop, my 3 top favourite items Body Shop adalah the ginger shampoo. Memang dia pernah beli time I tengah cari shampoo, so I didn't know like which shampoo to buy. But tiba-tiba dia masuk Body Shop and then I asked the sales girl macam apa shampoo yang best because I have oily scalp, and dia kata ginger ni ya Allah sedapnya. Bau dia tak kuat. Bau dia sangat lembut. Okay, Kesuma Kalbu dikeluarkan set baju ni tapi belum launch, next week baru launch. Okay, and then ni adalah chamomile. My second favorite product is the chamomile cleansing butter. So macam nak keluarkan makeup, you just calit-calit and keluarkan sahaja makeup. You boleh keluarkan makeup dengan senang, and then you just basuh or you can just ambil kain and lap. Okay. So this is a really soft, good for sensitive skin because it's vegan. So dia tak ada harsh chemicals. Sama juga dengan dia punya shampoo. Sebab shampoo dia ada buih, cuma it's a milder form of shampoo. So tak adalah gatal-gatal badan your scalp tu kan. Shampoo ginger ni berapa? Diorang tanya. Saya tak pregnant. Okay. Edelweiss ni, the daily serum ni is really good sebab dia macam retinol tapi dia bukan retinol. It's all plant based. So korang faham kan macam kadang-kadang kita guna retinol. Bila kita guna retinol sebenarnya kita tak boleh duduk bawah matahari sebab it's really bad for the skin. Retinol ni macam hakis kita punya kulit. So bila kita kena matahari, kita punya kulit akan jadi sensitif. So this Edelweiss daily serum ni, it's just like retinol but it's plant based, so it's the same thing and you takkan dapat sensitivity kulit tu. Apa dia? Oh, Adore something dari LKN. Alright, so that's my 3 favorite products: the chamomile cleansing butter, the ginger shampoo. Okay. Oh, nak screenshot? Okay, ni the Edelweiss. Screenshot tau. Okay, so that's what it is. Oh, yang ginger shampoo ni is RM75. Tapi sekarang ada sale kan sampai hari Ahad. So yes. Okay, so I just want to say thank you so much for joining me. Take care and love you guys. Bye. Baju dari Poya.